bounds. إذا قيل لهم اتقوا ما بينكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينطقون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا Muka surat 99. Muka surat 99 buku teks. Okey, yang tak ada buku teks pun Ustazah akan tunjuk di skrin kamu ya. Okey. Cikgu page berapa? 99. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, boleh nampak tak buku teks ni ya? Yang Ustazah share ni. Okey, akidah unit yang ketiga. Okey, tajuk kufur. Okay, yang pertama sekali buku surat 99 kita kata perhatikan dan fikirkan. Okey, ni gambar solat Jumaat ya. Okey, masa ni tak ada lagi penjarakan jadi gambar ni memang rapat-rapat dah diduduk. Okey, apa dia cakap? Khatib cakap apa? Sidang jemaah sekalian, saya berpesan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Okey, apa yang nak dikatakan, apa yang nak dikaitkan dengan tajuk hari ini adalah kufur. Okey. Apakah pesanan yang selalu disebut oleh khatib pada hari Jumaat? Inilah. Okey. Okey, kita pergi kat bawah muka surat sebelah.
Okey, yang ni kalau pelajar lelaki dia selalulah kan. Ni solat Jumaat, dengar khutbah, kenal lah macam mana khatib duduk depan baca khutbah. Okey, okay, kita pergi seterusnya. Nak kaitkan apa yang diperkatakan oleh khatib tadi. Apa nak dikaitkan dengan tajuk kita hari ini adalah kufur. Tengok perbualan. Perbualan muka surat 100. Okey, tengok yang pertama dia kata apa? Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan mati melainkan dalam Islam? Okey, apa Ustaz jawab? Maksudnya ialah mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Okey, lagi yang soalan seterusnya. Ustaz, apakah erti kufur? Yang ni kita nak fokus. Apakah erti kufur? Okey, kufur ialah tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur ni maksud dia tak percaya. Orang kalau kita percaya kita mengucap kalimah syahadah kan? Jadi apa? Yang ni kalau kufur lawan kepadanya, tidak beriman, tidak percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya Ustaz, apakah hukum kufur? Hukum kufur adalah sesat. Okey, tengok nombor 6 tu. Hukum kufur adalah sesat. Maka orang yang kufur ni, orang tak percaya ni, dia sesat. Dia keluar daripada agama Islam. Dia tak percaya pada Allah, tak percaya kepada Nabi. Ada firman Allah, surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, maksud apa? Sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul, hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Okey? Dah jauh lah, dah tak ingat Allah dah. Dah tak percaya dah kepada Allah. Okey. Baik, kat situ muka surat 100 tu ada nota di kat situ. Okay. Kalau kamu lihat nota ni, okey, syirik ni, syirk. Okey, apa dia? Menyekutukan Allah. Okey, kedua fasik, orang yang ingkar perintah Allah. Tak buat apa yang Allah suruh. Tak nak solat, tak nak puasa. Ingkar lah ni, ingkar ni maksud dia. Okey, zindik, orang yang imannya terpesong atau sesat. Dah sesat. Kalau sesat dalam hutan tu tak jumpa jalan balik kan? Itulah sesat dia. Okey, dan yang terakhir murtad, iaitu terkeluar dari Islam. Murtad ni dah keluar dari Islam dah, tidak beragama Islam dah. Okey. Yang itu seterusnya saya pergi kepada seterusnya. Okey, dapat ya maksud tadi, hukum dan juga dalil. Kita tengok tadi. Yang seterusnya kita tengok muka surat 101. Okey, 101 ni bahagian kufur. Kufur ni ada dua bahagian. Kamu boleh tengok muka surat 101 buku teks. Okay. Yang pertama kufur i'tiqad. Apa maksud kufur i'tiqad ni? Itu orang yang menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, dia tidak percaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak percayalah Nabi Muhammad ni okay, adalah seorang nabi, tak percaya. Inilah kufur i'tiqad. Okey, kufur amalan itu digunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah. Okey, dan berdosa. Contohnya menggunakan duit poket untuk berjudi. Ini kufur amalan. Apa perbuatan-perbuatan dia, ya, digunakan duit dia untuk perkara-perkara yang tidak elok, ya, perkara-perkara yang haram. Ini kufur amalan. Amalan ni adalah perbuatan. Okey, i'tiqad ni adalah hati dia, perakuan dia. Okey, seterusnya faktor. Faktor yang mendorong kekufuran. Kenapa orang tu boleh kufur? Okey, antaranya yang ada dalam buku kamu tu tidak mendapat didikan agama yang sempurna, ya, tak cukup. Malaslah nak belajar tentang agama Islam.
Ya, tak cukup didikan, tak nak cari ilmu dan sebagainya, boleh menyebabkan kekufuran. Seterusnya menuruti hawa nafsu. Ikut hawa nafsu, nak buat jahat buat je. Okey. Seterusnya lemah pegangan agama dalam kehidupan. Lemah pegangan agama lah. Okey. Seterusnya terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Nak senang, nak kaya, nak mewah. Sampai lupa hukum hakam, apa yang Allah larang pun buat juga supaya untuk hidup bermewah-mewah, untuk bersenang-senang. Okey, itulah faktor kekufuran. Okey, saya pergi lagi kat bawah. Okey, ke surat seterusnya. Okey, harap tak laju lah ya, harap awak boleh dapat. Lepas ni kita akan Ustazah akan tunjuk nota je. Nota pula. Kamu boleh tengok. Yang ni kita tengok dalam bentuk teks. Okey, kesan kufur. Apa kesan kufur? Okey, yang ini dia deklamasi sajak ya. Okey. Suruh baca kan ramai pula dah suaranya. Okey. Tengok ya, telah termaktub di dalam Al-Quran satu dosa yang sangat besar. Justeru diberi ancaman, siksaan dan azab bahaya. Okey, kufur itu sungguh bahaya. Okey, kesan dia tadi dah, ancaman. Diberi ancaman, siksaan dan azab. Ni kesan dia. Dan juga dosa yang sangat besar. Okey, seterusnya kufur merosakkan iman di hati. Ini kesan kufur merosakkan iman di hati. Okey, dosa dan noda tiada dipeduli, rahmat dan berkat berlalu pergi. Bila ni kesan kufur ni tak ada rahmat Allah, tak ada keberkatan daripada Allah. Okey, ketenangan hati juga tidak dimiliki, tak ada ketenangan hati, jiwa tak tenang, rasa resah gelisah. Okey, itu kesan kepada kekufuran tadi. Okey. Okey, bawah sekali dikesimpulan dia kata apa? Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan. Justeru mengundang murka ilahi. Ilahi ni Allah ya. Maksudnya mengundang murka Allah. Allah murka. Okey, azab dan siksaan tersedia menanti. Mohonlah agar kita dilindungi. Sentiasa mohon supaya Allah tetapkan hati kita dalam iman. Okey, kita mohon supaya Allah supaya hidayah yang Allah bagi ni sentiasa tetap di hati kita, ada sahaja. Okey, supaya kita tidak terpesong. Ini kesan kufur ya. Ini dia buat dalam bentuk teks, dalam bentuk sajak. Okey, bentuk sajak. Ustazah ada sediakan juga untuk kamu dalam bentuk point. Okey, dan seterusnya seterusnya adalah tindakan menjauhi kufur. Macam mana kita nak jauh daripada kufur? Apa yang kita kena buat? Yang ni ya. Pertama, menjaga amal ibadah. Kita jaga. Kata apa? Saya perlu sentiasa melipat gandakan amalan. Okey, kita sentiasa melipat gandakan amalan ni, sentiasa tambah-tambahlah amal-amal ni, sentiasa zikir dan sebagainya. Sekejap ya. Sekejap ya. Itu sound tu. Hello? Untuk sound. Sekejap ya. Sekejap ya murid-murid. Hello? Okay. Teruskan ya. Teruskan yang boleh tutup mikrofon tak? Ada suara. Ada yang baru masuk. Sekejap ya, sahabat. Ada yang keluar.
Ada dah. Okay. 8 orang. Sekejap. Azal letak balik. Sekejap ya, yang baru masuk tu. Stop sekejap ni. Yang baru masuk tu dalam chat tu ada Ustazah letak kehadiran. Yang baru masuk tengok siapa yang belum masuk kehadiran. Takut awak keluar-keluar macam tu je tak isi kehadiran. Okay. Senyum sikit jangan boring tak. Senyum. Jangan tidur ya. Ustazah tadi nampak saya tengah senyum ke apa sebab saya tengah pakai mask. Okey, mata tu nampak senyum. Okey, saya teruskan ya. Okey, seterusnya tadi saya dah ulang balik. Tindakan menjauhi kufur. Macam mana nak jauhkan kita daripada kufur ni? Pertama, menjaga amal dan ibadah. Okey. Iaitu dikata saya tabah dalam menuntut ilmu. Tabah ni apa? Saya tabah dalam menuntut ilmu. Mengantuk ke, penat ke, belajar. Kena belajar. Sekarang ni sekarang saya nak tidur. Tak tabah lah tu. Tabah tu mengantuk ke lawan. Saya nak belajar hari ni. Okay, saya nak masuk kelas online hari ni. So, awak pun masuk kelas. Lawan rasa mengantuk tu. Lawan rasa malas. Okay. Seterusnya yang kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk ditetapkan iman. Okay. Apa doa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Maksudnya apa? Wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa yang membolak-balikkan hati? Allah. Wahai yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya, dalam agama Islam. Okey. Doa. Yang pertama amalan kita, amal ibadah. Yang kedua doa. Ketiga sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Contohnya saya sentiasa menghadiri majlis ilmu. Sekarang awak dalam majlis apa? Majlis ilmu. Inilah. Menambahkan ilmu pengetahuan. Masuk kelas, tambah ilmu. Apa sahaja kelas? Apa sahaja kelas kamu menambah ilmu. Kedua, saya hendaklah selalu mendampingi guru. Dampingi guru tak sekarang? Kan? Ustazah depan awak. Walaupun jauh, ada dengan guru belajar. Okey. Yang keempat, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Nafsu banyak, nak itu, nak ini, nak buat tu, nak pergi sini. Kan, kawal. Kata tak boleh pergi rata-rata. Kawal diri kamu, nak pergi berjalan, nak pergi melancong. Tak boleh lagi pergi sana sini, masih ada virus lagi. So kita kawal lah nafsu kita tu kan. Nak pergi main kat taman, tak boleh, taman tutup. Macam tu ya. Jangan memberontak pula nak pergi taman, masuk. Okay, saya perlu sentiasa bermuhasabah. Bahaya. Ada virus sekarang ni. Itu muhasabah lah kamu. Fikir balik. Kesan-kesan buruk kalau kamu keluar. Macam okay. Seterusnya saya hendaklah bersikap sederhana dan bersyukur. Okay, sikap sederhana, tak berlebihan dan sebagainya. Okay, dan bersyukur apa yang ada. Apa tu? Tutup. Mikrofon. Okey, bersyukur ya. Itu antara perkara ataupun amalan yang kita boleh lakukan supaya kita jauh dari kufur. Kalau boleh, memang minta daripada Allah pada kufur. Okey, sambil-sambil kita tengok tu, saya tengok banyak chatting ni. Boleh stop dulu chatting tu nanti. Pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Untuk hari ini, kita akan lihat bidang akidah bertajuk kufur. Baiklah murid-murid sekalian, mari kita lihat bersama-sama. Pertama, maksud, hukum dan dalilnya.
Kita lihat kepada maksud kufur. Apa dia? Kufur ialah Okey. tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum kufur adalah sesat. Baiklah murid-murid sekalian, mari kita lihat firman Allah dari surah An-Nisa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Baiklah murid-murid sekalian, kita lihat pula kepada bahagian kufur. Kufur terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, kufur i'tiqad, iaitu menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah kufur amalan, iaitu menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi. Murid-murid sekalian, mari sama-sama kita lihat faktor yang mendorong kekufuran. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang kepada kekufuran. Pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Seterusnya, menurut hawa nafsu. Seterusnya, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Dan faktor yang terakhir, terpedaya dengan pujian dan kesenangan dunia. Jom kita lihat pula kesan kufur. Ada beberapa kesan kufur. Pertama, mendapat dosa yang sangat besar. Kedua, ancaman siksaan dan azab bahaya. Ketiga, merosakkan iman di hati. Keempat, tidak mendapat rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, hati tidak tenang. Dan terakhir, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-murid sekalian, bagaimana kita hendak menjauhi kufur? Ya, ada beberapa amalan yang boleh kita lakukan untuk menjauhi kufur. Pertama, menjaga amal ibadah. Kedua, sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Ketiga, mengawal diri daripada hawa nafsu. Dan yang terakhir, sentiasa berdoa dan memohon dimantapkan iman. Baiklah murid-murid sekalian, kita pergi kepada latihan. Ustazah sediakan 3 soalan. Pertama, menyatakan pengertian kufur. Kedua, apakah yang dikatakan sebagai kufur amalan? Dan soalan ketiga, apakah yang seseorang itu perlu lakukan untuk menjauhi kufur? Murid-murid boleh lakukan latihan ini di dalam buku latihan atau kertas A4. Selamat menjawab.
Sekian saja dari Ustazah. Murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam, muka surat 99 hingga 105. Kita jumpa di bab lain pula bersama Ustazah Wani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi video tadi Ustazah ada share juga dalam GC ya. Jadi boleh tengok semula lah, boleh ulang. Okey. Okey, sekarang ada 81 orang. Okey. Baik. Okey, masa ditunggu-tunggu telah tiba. Okey, sekarang ni Ustazah akan share, dengar ya. Ustazah akan share link quizzes. Okey, dekat chat. Okey. Jadi kamu bersedia untuk klik. Okey, sabar ya. Subscribe Ustazah. Okey, sila subscribe. Okey. Baik. Okay, thank you. Subscribe Ustazah. Mana? Ni. Okay. Okay, Ustazah ada share link quizzes dekat chat. Okay, boleh masuk ya. Boleh klik. Boleh dah masuk. Okay, ikut. Nanti budak dalam ikut apa? Okey Ustazah. Tak dulu. Dia orang boleh nampak ke? Tak boleh. Tak macam mana tak nak bagi dia nampak? Tak sini. Tak okey. dah masuk baru. Tak boleh share ya? Macam tak ada design yang benda ni? Ni tak boleh. Cikgu, Ya. masuk sekarang ke? Tekan. Okey. Sekejap ya. Kod. Tekan play live. Tekan yang mana? 6. Kejap. Semula. 763. Ustazah, Ya. saya tadi terkeluar. Okey, mana masuk balik. Okey, kod untuk apa tadi? Quizzes 763240. 763240. Boleh tak aku tulis kod dalam chat? Ya. Ustazah, saya tak ada link. Ustazah, saya tak ada. Saya tak ada link. Boleh tak Ustazah Ustazah. tulis kod dalam chat? Ada, baru ada. Lagging lah. Check. Jangan sembang. Ustazah boleh tak? Ustazah, kod apa? Kod 763 Oh, jap. 240. 763240. 763 Okey. 240. Jap Saya nak tahu. Sabar. Tak ada kosong lagi. 763. Berapa nombor Dah. Cut. Ustazah, Ada. 763 240. 24 Sifa. Letak nama penuh ya pada kuis ni, letak nama penuh. Tak tahu siapa yang jawab. Cikgu, join sekarang ke? Join. Join. Sekarang join game. Ustazah, berapa nombor kod? 763. Dah siap tengok Skobem. Oh, Okay, Ustazah ada share kod dekat chat. ni kan. Ni biasa dia kan. 763 Biasa dia. Awak tukar. Skobem. Ada kereta. 763 240. Kita share lagi sekali link Apa kod cikgu? Cikgu, saya ni 763 240. Cikgu letak kod kat mana? Ya? Letak kod kat mana? Dengar. Ustazah, saya dah masuk. So, okay. Nanti nama untuk quizzes tu tulis nama penuh awak ya. Dah. Ustazah. Kita tunggu lagi, ada lagi yang nak masuk. Ustazah, Ya. letak nombor tu kat mana? Apa Hana? Letak nombor tu Azril, Azril. berapa nombor kod?
Thank